Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 14 Ramadan 16 April. Bersama saya Wan Kamarudin Ibrahim dan berikut tajuk utama malam ini. Subsidi haji kepada semua jemaah kekal. Juga gaji amah Indonesia mahal. Kerajaan kekal dengan keputusan sebelum ini dengan memberikan subsidi haji kepada semua walaupun ada cadangan supaya subsidi haji diberi secara bersasar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata, setakat ini tabung haji mempunyai formula tertentu yang akan digunakan untuk terus memberikan subsidi kepada semua jemaah. Memang itu cadangan kita, tapi setakat ini mungkin kita bagi dua-dua dulu. Tapi adalah dia punya formula yang kita nak bagi nanti. Kerana kita perlu ingat bahawa dalam penyimpan di sana ni kaedah tabung haji ni berbeza dengan lain. Dia satu tabung, yang keduanya haji. Kan? Ada orang setengah dia menyimpan tu ialah untuk nak tabung. Datuk Idris berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Pusat Pembangunan Keluarga Mawaddah Kelantan di Kota Baru siang tadi. Jelasnya pemberian subsidi haji adalah menggunakan dana daripada keuntungan pelaburan hasil simpanan semua pendeposit. Jadi adalah wajar sekiranya subsidi haji diberikan kepada semua yang menyimpan di tabung haji. Media sebelum ini melaporkan tabung haji TH disaran supaya melaksanakan pemberian subsidi secara bersasar dengan keutamaan kepada golongan B40. Ini kerana dengan mengambil kira kos seorang jemaah muassasah dijangka meningkat hingga RM25,000 dan jika bayaran jemaah RM9,980 dikekalkan, subsidi yang akan ditanggung TH amat besar. Sementara itu mengulas mengenai isu lafaz cerai dalam talian secara langsung, Datuk Idris berkata perbuatan itu seolah-olah menggadaikan maruah diri selain disifatkan perbuatan akhir zaman. Dan tindakan seperti itu jelas beliau tidak sepatutnya berlaku dan mengaibkan pasangan. Patutnya apabila kita rasa malulah nak buat benda-benda macam tu. Sebab tu benda-benda seperti begini akibat daripada yang keduanya mungkin dia nak laku, dia punya nak buat bisnes. Zaman hari ni pun zaman orang dia nak buat bisnes melalui banyak orang tengok view dia, akhirnya dia nak rating, dia dapat duit. Tapi apa makna awak menggadaikan maruah diri kan? Tak gunalah. Aib sebenarnya berbuat benda gitu. Media sebelum ini melaporkan seorang selebriti dalam talian melafaz cerai terhadap isterinya menerusi siaran langsung di laman sosial miliknya Rabu lalu. Lelaki berusia 53 tahun itu muncul bersiaran langsung selepas 7 hari dilaporkan hilang sebelum mengakhiri siaran itu dengan lafaz cerai talak 3 terhadap isterinya yang juga merupakan selebriti dalam talian. Susulan isu kebersihan makanan di Bazar Ramadan yang hangat diperkatakan sejak akhir-akhir ini, wartawan Berita Al-Hijrah Khadijah Faisal meninjau beberapa bazar Ramadan di Ibu Negara bagi melihat sejauh mana kesedaran peniaga serta tindakan yang diambil oleh mereka bagi memastikan isu berkenaan tidak berulang. Jadi kita ikuti laporan yang disediakan. Sepanjang tinjauan, peniaga amat menitik berat dari aspek kebersihan jualan dan memastikan ia lebih baik berbanding sebelum ini. Kalau tengok cincai jugalah kan, kebanyakan cincai juga. Mungkin penat dalam puasa kan. Kebanyakannya lepas tangan lah kebersihan. Lepas tu kita ada mask, apron, glove, topi. Lepas tu kalau macam kami niaga sate ni, pastikan panas-panas untuk customer. Tak ada siap semua. Lepas tu sate pun kalau contoh kami tertutup lah, tak terdedah. Pertama kali kita perlu buat kerja dengan bersih lah. Kita utamakan kebersihan untuk memastikan pelanggan tu sentiasa berpuas hati dengan masakan kita. Mengelakkan supaya tak ada makanan yang teracun, keracunan makanan, tak ada makanan yang kita sediakan tanpa kebersihan akan membolehkan makanan itu cepat basi. Dekat sini alhamdulillah lah, so far saya dah dalam seminggu dalam 2 kali juga saya datang sini. So far alhamdulillah bersih, lepas tu makanan pun okey, harga pun okey lah.
Sementara itu, segelintir pengguna yang ditemui berharap agar pengalaman mereka sebelum ini yang menemukan rambut, basi dan sebagainya dalam makanan maupun minuman yang dibeli dari peniaga tidak berulang. Saya pernah belilah actually dalam this month juga, maksudnya tahun ni. Makanan dalam tu macam dia tak ada rambut macam tu. Sebab sekarang ni kita musim masih lagi endemik kan. So sepatutnya kena pakai sarung tangan lah untuk menjaga kebersihan. Alhamdulillah sini makanan pun tak mahal, lepas tu dia menjaga kebersihan. Memang terjadi kadang-kadang kita beli makanan tu ada rambut. Jadi macam semalam pun saya datang sini macam beli popiah semalam kan. Anak makan adalah rambut, tapi saya galakkan pada peniaga-peniaga jagalah kebersihan kan, sebab itu salah satu daripada kifayah jugalah untuk kita jaga kebersihan, bukan kata masa buat di rumah, juga di masa Ramadan jugalah, masa berniaga jugalah. Itu adalah salah satu yang penting untuk kita semualah. Justru rata-rata orang ramai menegaskan agar peniaga bersikap lebih jujur serta mengambil inisiatif sendiri dalam memastikan kebersihan dapat dijaga bermula dari proses penyediaan di rumah sehinggalah di bazar Ramadan. Berita yang kami laporkan ini bukanlah untuk mencari salah silap maupun menindas barisan peniaga kecil seperti ini. Namun peringatan perlu diberikan kepada peniaga agar bersikap lebih jujur sekaligus dapat mengelakkan daripada berlaku keracunan makanan hingga membawa maut berulang-ulang kali pada masa akan datang. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Pengusaha pengangkutan awam terutamanya bas dan syarikat penerbangan tidak akan mengalami sebarang kerugian jika tidak menaikkan harga tiket sehingga 20% sempena perayaan Aidilfitri. Menurut Pengerusi Persatuan Pembela Hak Masyarakat Malaysia Pemihak, Zul Helmi Syari, keyakinan itu bersandarkan permintaan tinggi pengguna yang menggunakan perkhidmatan pengangkutan itu. Isu kenaikan harga tiket bas dan juga tiket penerbangan tidak sepatutnya berlaku pada ketika ini, di mana seperti yang kita sedia maklum, pihak kerajaan melalui inisiatif bantuan yang telah diberikan, salah satunya adalah bantuan subsidi minyak petrol, subsidi minyak diesel kepada semua rakyat Malaysia. Adalah tidak wajar bagi pengusaha-pengusaha ini untuk sewenang-wenangnya menaikkan harga tiket sekiranya mendapat permintaan tinggi. Jelas beliau, sekiranya mendapat permintaan tinggi, pengusaha tidak akan rugi, sebaliknya mendapat keuntungan berlipat kali ganda. Justru pihak pengusaha tidak ada alasan untuk menaikkan harga tiket bas dan juga kapal terbang sehingga harga yang tidak munasabah. Dalam perkara itu, beliau menggesa kepada pihak berkaitan seperti Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk mengambil langkah proaktif serta memantau pengusaha-pengusaha tersebut supaya isu tersebut tidak berulang lagi. Terdahulu, media melaporkan harga tiket bas ekspres sempena Aidilfitri akan naik sehingga 20%. Kenaikan itu difahamkan untuk menampung kos pekerja dan perjalanan sempena Hari Raya serta berperanan sebagai insurans bas baharu. Kadar RM1,200 hingga RM1,500 untuk mendapatkan bantu rumah warga Indonesia adalah mahal dan membebankan. Presiden Persatuan Majikan Amah Malaysia, MAMA, Engku Ahmad Fauzi Engku Musin berkata, tugas yang dilakukan amah atau pembantu rumah kini sudah berkurangan. Kini mereka hanya menjalankan tugasan khusus sahaja. Jelasnya, seorang amah yang digajikan untuk memasak, tugasnya hanyalah memasak dan tidak perlu melakukan tugas yang lain seperti mengemas rumah dan mengasuh anak. Dan bagi gaji RM1,500 untuk melakukan pekerjaan itu sahaja, ia adalah tidak munasabah. Lebih kasihan jika amah tersebut tidak mempunyai kemahiran seperti yang dijanjikan agensi. Lebih-lebih lagi telah membayar RM12,000 hingga RM15,000 untuk kos pengambilan pekerja asing. Pada pendapat kami, mahal dan disebabkan oleh beberapa perkara. Yang pertama, dengan RM1,200 itu, mereka sebenarnya dah duduk dalam rumah kita, makan minum free, sewa free, air free, Yang keduanya, atas pada RM1,200 itu, kita kena bayar sokso, Maknanya ada tambahan kos. Kita tidak membantah tentang sokso tu.
kerana sesuatu penting, bagus untuk majikan juga. Dan masalahnya kalau bermula dari 1,200, semakin tinggi gaji itu, semakin banyaklah kos kena bayar sepuluh itu, so terpendapat kos. Nah, yang ketiganya ialah tentang mungkin tugasan. So tugasan makin sedikit kalau ikut pada MOU, ikut pada MOU, tugasan tak banyaklah. Kalau dia memasak, dia tak boleh bagi orang. Justru itu katanya majikan layak diberitahu apakah perincian dan pecahan perbelanjaan dalam pengambilan pembantu rumah. Mengulas lanjut, Engku Ahmad berkata perjanjian pekerjaan perlu dibuat antara majikan, pembantu rumah dan juga agensi terlibat bagi memastikan hak dan tanggungjawab serta tugasan sebagai pembantu rumah itu dilaksana dengan baik seperti yang dipersetujui dalam perjanjian berkenaan. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian, perkara itu boleh dijadikan bukti untuk dikemukakan di mahkamah kelak. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berhubung bayaran gaji pembantu rumah warga Indonesia yang bermula pada kadar RM1,200 sebulan selaras pelaksanaan gaji minimum semasa di negara ini. Lelongan ikan mahal. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mengadakan program lelongan ikan segar dengan pengurangan harga melebihi 70%. Pelbagai ikan mewah seperti bawal emas, siakap dan nyok-nyok dilelong serendah kurang RM10 sekilogram. Dan program itu dibuat bagi memberi peluang kepada golongan kurang berkemampuan menikmati rasa ikan terbabit. Yang di kampung ni kadang-kadang kerana tidak mampu nak beli ikan-ikan yang istimewa macam itu. Ikan-ikan bawal emas, ikan nyok-nyok harganya RM26 ke RM30. Jadi kita buat lelongan itu tak sampai RM10 sekilo. Beliau berkata demikian kepada media selepas program lelongan ikan segar di perkarangan Masjid Cangkat Ibul Bukit Gantang hari ini. Saya tadi cepat dengar ada promosi jualan tu, saya turun RM5 sekilo kan. Ambil peluang lah, RM5 sekilo. Memang sangat-sangat membantu lah sebab dalam keadaan ekonomi sekarang ni banyak keluarga yang terjejas, sebab tu program macam ni diadakan amat membantu rakyat. Taklah rasanya, yang mana yang kita makan lah kan. Yang kita makan tu rasanya okey jugalah kan. Dalam pada itu, selain program lelongan ikan segar, LKIM turut mengagihkan ikan kembung dan cencaru secara percuma kepada setiap pembeli yang hadir. Agihan ikan percuma melalui program jualan keluarga Malaysia itu diadakan di semua parlimen seluruh Malaysia sejak mula PKP sehingga masuk bulan Ramadan. RM1 juta diperuntukkan untuk membeli ikan dan disejuk bekukan untuk tujuan terbabit. Hampir 100 keluarga yang terkesan dalam tanah runtuh di Bukit Permai 2 Ampang sebulan lalu menerima bantuan wang tunai hari ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri yang menyampaikan sumbangan tersebut berkata pemberian tersebut sedikit sebanyak dapat meringankan beban keluarga mangsa terutama bagi persiapan Hari Raya. Mangsa-mangsa yang terbabit itu beri bumi kepada keluarga yang kehilangan nyawa. Ada 3 ataupun 4 orang yang telah meninggal dunia. Keluarganya kita berikan sumbangan kepada yang tercedera dan juga kepada 70 rumah yang terpaksa keluar daripada kawasan dan lokaliti itu, dan ada juga dalam 13 buah rumah yang terkesan teruk dengan sumbangan-sumbangan yang keseluruhannya adalah sumbangan daripada kerajaan negeri berjumlah 35,000 datang daripada tabung bencana negeri dan 100,000 datang daripada MDI. Bantuan keuangan ini turut disumbangkan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam dan juga Lembaga Zakat Selangor. Memang terima kasih banyak kepada semua agensi yang terlibat dalam keadaan macam ini. Kita menerima apa saja bentuk bantuan bagi meringankan semua keluarga-keluarga yang terkesan.
dalam keadaan berjadual. Saya reda dengan ujian Allah bagi, tapi dalam pada itu rezeki tu ada. Saya ada rumah kedua. Rumah tu memang kalau ikutkan sumber pendapatan saya jadikan homestay. Tapi sebabkan dah jadi bencana alam ni, saya terpaksa duduklah. Jadi maknanya rumah tu tak boleh duduk, saya tak ada pendapatan juga. Kurang-kurangnya agak dapat menggunakan untuk hari raya, untuk barang-barang keperluan raya lah. Harap-harap dapat balik sebelum raya lah. Kami harap dapat pulang ke rumah seperti biasa sebelum hari raya Aidilfitri. Dalam pada itu, 15 buah rumah di Bukit Permai 1 terpaksa dikosongkan bagi menentukan kawasan rumah berkenaan selamat atau tidak untuk diduduki dan keputusan tersebut akan dimaklumkan sebelum menyambut Aidilfitri. Murtada Dakwah Center Madad memperkukuh ekosistem perniagaannya menerusi pelbagai sektor bagi memperkasa usaha dakwah serta menjaga kebajikan asnaf. Pengarah urusannya Yaakob Yusra Muhammad Yusof berkata, ekosistem ekonomi Madad ini membolehkan Madad memberi bantuan serta menawarkan perkhidmatannya secara percuma kepada masyarakat secara berterusan. Jelas Yaakob Yusra, pembangunan ekosistem itu melibatkan projek-projek perniagaan, penternakan dan pertanian. Dan dalam ekosistem itu juga kita ada kolam ikan siakap, kita ada kolam lobster, kita ada ternakan ayam kampung, kambing, lembu. Jadi semua ekosistem ini dibentuk adalah untuk kelangsungan perjalanan Murtada Dakwah Center. Sebab kita yakin apabila fasa COVID datang, tak ada siapa yang minta. Semua industri terkesan. Inisiatif itu juga dalam masa sama dapat memperkasa masyarakat Islam khususnya asnaf untuk keluar daripada kemiskinan. Madad juga turut mengorak langkah dengan menceburi perniagaan saham patuh syariah bersama Asri Ahmad Academy. Saya tak mampu nak melahirkan tahfiz. Ustaz buat dan dia orang pertama jumpa untuk kerjasama. Asbab Ustaz Yaakob Yusra dan saya daripada Madad. Hari ini ada banyak lagi madrasah yang di bawah kami. Itu saat tadi kami kumpul duit itu bukan untuk Madad. Madad dah dapat apa dia dapat. Biar bergerak dulu, dah bergerak sendiri dah sekarang alhamdulillah. Kami support pula madrasah lain. Mereka ditemui pada Majlis Pelancaran Ramadan Bersama Ekonomi Kita yang dirasmikan Exco Kerajaan Negeri Kedah yang berhormat Azman Nasruddin. Turut berlangsung penyerahan duit raya kepada pelajar asnaf dan pelajar tahfiz. Sementara itu, Yaakob berkata hasil ekosistem Madad juga akan membantu kelancaran pembinaan Murtada Dakwah Center yang dibina di atas tanah seluas 6 ekar di Sungai Petani Kedah. Pusat sehenti 24 jam itu akan dilengkapi masjid 24 jam, rumah warga emas, pusat tahfiz integrasi dan sebagainya di mana ia ditawarkan secara percuma. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan boleh berbuat demikian menerusi akaun bank tertera atau hubungi talian hotline 014 6019 090 atau 9494 atau layari www.madadcenter.com. Hari kedua hijrah prihatin di Kuantan Pahang, skuad bersama penduduk kampung Sungai Karang, Kuantan bergotong royong memasak dan mengagihkan bubur lambuk. Sebanyak 20 kg beras, 30 kg daging lembu dan 20 kg ikan selayang digunakan dalam penyediaan menu popular sepanjang Ramadan itu. Aktiviti skuad hijrah prihatin hari ini dilaksanakan di Masjid Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad Sungai Karang yang turut disertai Kings Motorcycle Group KMG Harley Davidson of Petaling Jaya. Sebanyak 600 bekas bubur lambuk bersama 600 bekas ayam perak makmur gold disediakan untuk diagihkan kepada jemaah masjid dan penduduk di sekitar Kuantan sebagai juadah berbuka puasa. Macam biasa kita buat bubur lambuk semenjak pukul 8 pagi tadi dan kita buat dalam 600 volume package untuk kita edarkan kepada kariah di sekitar masjid lah. So ini adalah antara approach yang kita buat di TV Al-Hijrah untuk kita mendekati kita punya penonton on ground, mempromosikan selain CSR kita juga TV Al-Hijrah lah secara keseluruhannya. Kami bagi pihak Masjid Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad Sungai Karang Kuantan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak TV Al-Hijrah bersama dengan rakan strategik dan telah memilih masjid ini sebagai program hijrah prihatin, dan juga inilah pertama kali dalam sejarah program ini diadakan di sini.
untuk mempereratkan silaturahim di kalangan para jemaah dan juga orang kampung beserta dengan TV Al-Hijrah. Kuantan Pahang merupakan lokasi ke-6 bagi aktiviti tanggungjawab sosial CSR TV Al-Hijrah Bubur Lambuk tahun ini. Baik, apabila ditawarkan dengan ganjaran besar dalam sesuatu perkara, sudah pasti kita mahukannya. Jadi begitulah jugalah sifat umat Islam di bulan Ramadan yang sentiasa menantikan ganjaran terbesar di bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bersama-sama Aman Palestin merancang Ramadan anda dalam menyertai kempen Ramadan bersama anjuran Aman Palestin. Layari www.jomenyumbang.com atau hubungi 03-892-67019 untuk penyertaan ibadah korban. Bangkit, berjuang bersama. Rumah dan kedai umat Islam dirobohkan. Perkembangan serbuan tentera Israel di pekarangan Masjid Al-Aqsa, lebih 150 rakyat Palestin dilaporkan cedera manakala ratusan lagi ditahan. Pada pertempuran semalam, 3 anggota paramedik, 3 wartawan dan 400 lain ditahan ketika serbuan di masjid bagi mengusir 2,000 jemaah di Masjidil Aqsa. Polis menggunakan bom gas, peluru getah dan belantan selain menolak dan memukul jemaah kaki tangan perubatan dan anggota Bulan Sabit Merah. Zionis juga menutup semua pintu masjid bagi menghalang pasukan perubatan membawa mangsa yang cedera dari dalam pekarangan masjid ke hospital. Rakyat Palestin mengadakan protes selepas serangan itu dan menyeru negara Islam melindungi Al-Aqsa. Keganasan di Baitul Maqdis ini menimbulkan kebimbangan berulangnya tragedi pembunuhan beramai-ramai pada Mei 2021. Ia merujuk kepada kekejaman Israel membunuh lebih 250 rakyat Palestin dan mengakibatkan 1,900 lagi cedera di Gaza. Umat Islam seluruh dunia terus diuji di Madhya Pradesh, India. Rumah dan kedai dirobohkan pihak berkuasa sejak keganasan tercetus 10 April lalu. Dan insiden berlaku selepas penganut Hindu menyambut festival Ram Navami. Kumpulan perusuh dari kalangan penganut Hindu keluar ke jalan raya dan menyerang serta membuat ucapan kebencian terhadap orang Islam semasa perayaan itu di beberapa kawasan seperti Madhya Pradesh, Gujarat, Jharkhand dan Bengal Barat. Namun akhirnya dipercayai komuniti Islam yang dipersalahkan dan mereka dipaksa untuk bertanggungjawab atas kekecohan yang berlaku. Mangsa yang terjejas tidak mampu berbuat apa-apa kerana tidak mampu menghalang tindakan zalim itu. Situasi tersebut dikatakan mencetuskan kemarahan ramai kerana dilihat sebagai usaha untuk meminggirkan 200 juta orang Islam di India oleh pentadbiran Perdana Menteri Narendra Modi. Modi yang mewakili parti BJP adalah pemimpin yang dilantik di kawasan Madhya Pradesh. Seorang ahli Majlis Konservatif United Kingdom menaruh harapan menjadi ahli politik pertama di Britain yang memakai niqab. Fajila Patel, 36 tahun berkata dia mahu menjadi inspirasi kepada lebih ramai wanita menceburi bidang politik termasuk yang tampil dengan imej bertudung. Ibu 4 anak itu bakal bertanding dalam pilihan raya di Blackburn dan sekiranya berjaya beliau akan menjadi ahli Majlis Konservatif pertama di United Kingdom yang memakai niqab. Wanita itu mendapat sokongan kuat daripada suaminya, Tiger Patel, yang juga merupakan ahli parti tersebut. Fajila berkata dia tidak bimbang tentang Islamofobia dalam parti itu walaupun laporan Mei tahun lalu menyatakan sentimen anti-Muslim tetap menjadi masalah utama dalam kalangan ahli. Beliau menyelar kenyataan yang pernah dibuat oleh Perdana Menteri Britain Boris Johnson yang membandingkan golongan wanita yang memakai tudung dengan niqab kelihatan seperti kotak surat dan perompak bank yang sangat tidak boleh diterima. Fajila malah menjelaskan tujuannya bertanding untuk memecah dominasi golongan lelaki dalam politik tempatan. Baik, pemberkasaan wanita akan terus menjadi salah satu agenda penting negara. Hal ini memerlukan komitmen yang tinggi daripada semua pemegang taruh bagi menjayakannya. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyeru agar perspektif wanita sentiasa diambil kira dalam penggubalan dasar dan perancangan program
bagi memastikan wanita mendapat ruang dan peluang yang adil dalam pembangunan negara. Jadi sekian berita Al-Hijrah. Ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Wan Kamaruddin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat berpuasa.